Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kami dari grup 4 akan membentangkan berkenaan kemajuan tamadun di negeri Melaka dapat direalisasikan melalui alam sekitar. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Perkataan tamadun bermaksud tinggi budi bahasa dan permukaan bandar. Dari segi konsep, tamadun bermaksud peradaban, pembangunan atau kemajuan. Alam sekitar pula merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Kami memilih Melaka untuk kajian kami adalah kerana Melaka merupakan salah satu negeri yang mementingkan kelestarian alam sekitar selaras dengan slogan Melaka itu sendiri iaitu pintar, hijau dan bersih. Kajian ini membincangkan berkenaan salah satu faktor kemajuan tamadun di negeri Melaka iaitu daripada kelestarian alam sekitar. Latar belakang kajian. Kami memilih lokasi-lokasi di sekitar negeri Melaka iaitu daerah Melaka Tengah dan Durian Tunggal. Hasil daripada kemajuan tamadun ini telah menjadikan negeri Melaka salah satu negeri tumpuan pelancong sama ada dari dalam dan luar negara. Ia dapat dibuktikan sektor pelancongan di Melaka sendiri telah membuka ruang kepada masyarakat untuk menjana pendapatan. Okey, seterusnya penyataan masalah. Tamadun ialah peradaban yang dapat diertikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju dan mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Kajian yang telah kami jalankan amatlah penting untuk mendapatkan maklumat yang sahih berkenaan kemajuan tamadun di negeri Melaka dapat direalisasikan melalui alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Objektif kajian yang pertama, mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh penduduk Melaka untuk menjaga alam sekitar dalam memajukan tamadun. Dan objektif yang kedua adalah mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti-aktiviti menjaga alam sekitar yang dijalankan oleh penduduk di Melaka bagi mencapai kemajuan tamadun. Seterusnya metodologi kajian. Jadi bentuk kajian yang digunakan oleh kami bagi menyelesaikan kajian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berdasarkan kepada kualiti. Pendekatan ini melibatkan penggunaan angka-angka data numerikal atau statistik. Statistik di sini melibatkan pengiraan seperti mean, median, mode dan sebagainya. Pendekatan ini dapat menunjukkan data yang tepat dengan menggunakan pengiraan yang terlibat. Ramai responden yang juga terlibat bagi menjayakan kaedah kuantitatif ini. Contohnya cara mendapatkan responden. Kajian kami ini menggunakan Google Form sebagai alternatif untuk melakukan kajian dalam bentuk kuantitatif disebabkan oleh virus COVID-19 yang semakin serius dan juga pengumuman PKP di sesebuah negeri. Responden kita terdiri daripada 17 lelaki dan 20 perempuan yang berbeza umurnya. Seterusnya pendekatan kuantitatif. Seperti yang kita tahu, pendekatan kita ini menggunakan Google Form sebagai alat penilaian responden. Borang soal sendiri ini menggunakan skala Likert yang dapat memudahkan responden memberi maklum balas. Terdapat 5 ukuran maklum balas yang telah diperoleh daripada borang soal selidik ini. Skala Likert digunakan dalam kajian sebagai ukuran maklum balas iaitu sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju. Borang kami ini akan diedarkan secara atas talian kepada responden yang menetap di Melaka bagi mencapai objektif kajian. Dapatan kajian itu kemudiannya akan diterjemahkan dalam bentuk grafik dan melalui pengiraan yang terlibat. Next. Seterusnya definisi kata kunci. Dari tajuk kami ialah
alam sekitar dan tamadun. Maksud alam sekitar ialah persekitaran sebuah sistem kebudayaan, kestabilan, politik dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan seseorang. Rujuk Kamus Dewan Alam ialah dunia bumi. Sekitar pula ialah sekeliling. Alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan fauna. Maksud tamadun di sini ialah keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau berdasarkan pada taraf kemajuan serta perkembangan pemikiran sosial, budaya, politik yang tinggi. Ia juga boleh merujuk kepada negara dan penduduknya yang telah mencapai taraf kemajuan kebudayaan serta perkembangan pemikiran dan peradaban. Seterusnya ialah dapatan kajian bahagian A. Yang pertama ialah jantina. 17 daripada 37 orang ialah lelaki, iaitu 45.9%, dan bakinya 20 daripada 37 ialah wanita, perempuan, 54.1%. Next. Okay, untuk yang umur, majoriti daripada responden kita ialah 18 hingga 25 tahun. Seramai 32 orang, mewakili 86.5%. Dan 4 orang berumur 26 hingga 35 tahun, mewakili 10.8%. Dan selebihnya 51 dan ke atas seorang, 2.7%. So, ini saya serahkan pada Izzah pula. Atikah. Untuk bahagian B, kena pasti aktiviti yang diadakan oleh penduduk negeri Melaka untuk menjaga alam sekitar dalam memajukan tamadun. Jadual dan rajah 3 menunjukkan peratusan individu yang kerap melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar adalah sebanyak 41%, manakala 59% tidak kerap melibatkan diri dalam aktiviti ini. Next. Jadual dan rajah 4 menunjukkan peratusan individu yang sering berkongsi tentang pengetahuan dalam penjagaan dan kesedaran pemeliharaan alam sekitar adalah sebanyak 54%, dan selebihnya tidak sering berkongsi tentang pengetahuan penjagaan alam sekitar. Seterusnya adalah peratusan tentang individu yang sentiasa memastikan kawasan persekitaran rumah mereka dalam keadaan bersih adalah sebanyak 97%, dan 3% tidak memastikan kawasan persekitaran rumah mereka bersih. Ini adalah 3% ini yang tidak memastikan kawasan mereka bersih mungkin kerana kesibukan bekerja yang menyebabkan mereka tidak sempat untuk bersihkan kawasan persekitaran mereka. Next. Seterusnya adalah peratusan tentang individu yang mengamalkan konsep amalan kitar semula adalah sebanyak 65%, manakala 35% tidak mengamalkan konsep kitar semula. Kawasan yang tidak mengamalkan konsep kitar semula ini, mungkin mereka adalah individu yang tinggal di kawasan kampung yang kebiasaannya mereka membakar sampah ataupun menguruskan sendiri barang terbuang. Seterusnya adalah peratusan tentang individu yang pernah menyertai aktiviti sukarelawan dalam penganjuran kempen penjagaan alam sekitar sebanyak 59%, manakala 41% tidak pernah menyertai aktiviti sukarelawan ini. Contoh antara aktiviti sukarelawan adalah seperti mengutip sampah di kawasan tepi pantai ataupun tempat-tempat awam. Next. Seterusnya adalah peratusan tentang individu yang bersetuju bahawa kempen sifar plastik ini dapat mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Sebanyak 95% yang bersetuju, manakala 5% lagi tidak. Contoh aktiviti kempen sifar plastik adalah seperti menggunakan plastik pada hari tertentu ataupun mengenakan caj bayaran dalam penggunaan beg plastik. Next. Seterusnya adalah peratusan individu yang bersetuju bahawa kempen kesedaran 3R iaitu reuse, reduce dan recycle dapat membantu penjagaan alam sekitar. Sebanyak 97% yang bersetuju dan 3% tidak.
Bagi 3% yang tidak bersetuju ni, mungkin mereka adalah individu yang tinggal di kawasan luar bandar yang tidak mendapat maklumat dengan tepat tentang kesedaran 3R ni. Next. Seterusnya adalah peratusan tentang individu yang sila membawa ataupun menggunakan beg kertas ataupun beg kitar semula semasa berbelanja di pasar raya. Sebanyak 65% yang membawa dan menggunakannya, manakala selebihnya tidak. Untuk sedia maklum, seperti yang kita lihat, 170 beg plastik adalah bersamaan dengan satu beg kitar semula. Ini menunjukkan kalau kita menggunakan beg plastik yang terlalu banyak, ini telah berlakunya pembaziran sebab 170 tu kita boleh hasilkan sebanyak satu beg kitar semula. Next. Akhir sekali adalah tentang peratusan individu yang pernah menganjurkan aktiviti gotong royong di kawasan perumahan mereka. Sebanyak 27% yang pernah menganjurkan dan 73% tidak pernah menganjurkan. Mungkin faktor yang bagi individu yang tidak pernah menganjurkan aktiviti ini mungkin kerana kurangan kos, sebab kalau kita nak buat satu aktiviti itu, kita perlu mengeluarkan kos untuk kos makanan ataupun peralatan yang akan kita gunakan. Dan juga mungkin kerana faktor tiadanya kerjasama antara penduduk yang menyebabkan individu itu enggan untuk menganjurkan aktiviti gotong royong ini. Terusnya saya serahkan kepada Hadri. Seterusnya saya akan bincangkan tentang bahagian C, iaitu mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti-aktiviti menjaga alam sekitar yang dijalankan oleh penduduk di Melaka bagi mencapai kemajuan tamadun. Yang pertama, penjagaan alam sekitar dapat memajukan sebuah tamadun yang mana kita dapat lihat majoriti responden sangat bersetuju sebanyak 26 orang, manakala yang setuju pula 11 orang. Tiada responden untuk kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Terusnya, aktiviti gotong royong dapat merapatkan hubungan saya dengan penduduk sekitar. Kita dapat lihat yang majoriti juga sangat setuju dengan kenyataan ini sebanyak 25 orang. Manakala yang setuju pula 9 orang, kurang setuju 2 orang, tidak setuju 1 orang. Seterusnya, alam sekitar yang besar dapat mewujudkan suasana yang ceria. Majoriti responden sangat setuju 29 orang, setuju 6 orang, kurang setuju 2 orang. Seterusnya, kempen kita semula dapat mengurangkan sampah sarap di Malaysia. Kita di sini juga majoriti responden sangat bersetuju, iaitu sebanyak 26 orang, setuju 10 orang dan kurang setuju 1 orang. Manakala untuk penduduk Melaka mengambil berat tentang keadaan di sekeliling mereka, kita dapat lihat yang majoriti mereka kurang setuju dengan kenyataan ini sebanyak 17 orang, sangat setuju pula 10 orang, setuju 9 orang dan tidak setuju 1 orang. Akhir sekali, aktiviti yang dianjurkan oleh penduduk Melaka dapat menggalakkan sikap kerjasama yang sangat setuju sebanyak 20 orang, setuju 14 orang, kurang setuju 3 orang. Seterusnya saya akan tunjuk cara pengiraan min purata. Kita dapat lihat di sini sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, sangat setuju 5. Cara pengiraan min purata kita ambil jumlah. Dan ini contohnya di sini setuju 11 orang. 11 darab dengan 4 per jumlah responden sebanyak 37 orang. Kita akan dapat 1.18. Dan yang sangat setuju pula kita buat 26 darab 5 per jumlah responden 37, kita akan dapat 3.51. Jadi kita tambah 2 ni kita akan dapat 4.69, kita bunda dapat 4.7. Min purata ni tunjuk responden setuju atau tak dengan kenyataan ni. Contohnya, kita dapat lihat di sini penduduk Melaka mengambil berat tentang keadaan di sekeliling mereka. Min purata sebanyak 3.74 menunjukkan yang responden tidak setuju dengan kenyataan ini. Kita dapat lihat kurang setuju sebanyak 17 orang. Manakala yang paling tinggi pula, alam sekitar yang bersih dapat mewujudkan suasana yang ceria, iaitu sebanyak 4.71 min purata. Seterusnya akan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya saya akan terangkan tentang langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Yang pertama adalah peranan individu dalam mendisiplinkan diri dan mengamalkan kebersihan kendiri. Seperti yang kita tahu, kebersihan adalah elemen yang sangat penting kerana ianya faktor yang akan menyumbang kepada
kesihatan yang baik dan kehidupan yang selesa. Jika seseorang itu menjaga kebersihan diri sendiri, mereka tidak akan terdorong untuk melakukan pencemaran kepada alam sekitar. Ini disebabkan apabila seseorang itu sudah terbiasa hidup dalam keadaan atau suasana yang bersih, mereka akan turut mengambil berat terhadap kebersihan persekitaran mereka, iaitu alam sekitar. Yang kedua adalah peranan ibu bapa dalam mendisiplinkan dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak. Ibu bapa yang memegang tanggungjawab untuk membentuk kepribadian anak-anak mereka sendiri. Ibu bapa juga perlu menitik beratkan amalan menjaga kebersihan dalam diri anak-anak. Seperti satu ungkapan yang kebersihan itu adalah bermula daripada rumah. Ibu bapa boleh mengamalkan aktiviti gotong royong di rumah secara mingguan. Selain itu, ibu bapa juga patut membawa anak-anak mereka mengikuti aktiviti gotong royong di kawasan perumahan. Melalui aktiviti ini bukan sahaja mereka dapat menitik beratkan dan menerapkan nilai murni dalam diri anak mereka, malah dapat mengeratkan hubungan antara keluarga serta masyarakat sekeliling. Yang ketiga adalah peranan media massa dalam memaparkan maklumat berkenaan alam sekitar. Media massa memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk cara pemikiran masyarakat. Media massa perlu memaparkan lebih banyak maklumat tentang isu alam sekitar di siaran televisyen, majalah, surat khabar dan juga internet. Antara maklumat yang perlu disiarkan adalah keadaan dan tahap pencemaran alam sekitar, kesan pencemaran dan langkah-langkah untuk memelihara alam sekitar. Hal ini kerana para masyarakat perlu tahu dan memberi kesedaran kepada mereka tentang keadaan alam sekitar yang semakin tercemar. Yang keempat adalah peranan pihak sekolah dengan mengadakan program Minggu Sayangi Alam Sekitar dan melaksanakan kempen Kita Semula. Aktiviti seperti ini akan menjurus kepada pelibatan semua pelajar dengan secara tidak langsung kerana mereka semua menghadiri ke sekolah. Pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan dalam Minggu Sayangi Alam Sekitar, antaranya aktiviti bergotong royong, menanam pokok, ceramah dan sebagainya. Selain itu, dalam pelaksanaan kempen Kita Semula, pihak sekolah boleh mewujudkan tempat pembuangan sampah mengikut jenis bahan kita semula, iaitu kaca, plastik dan kertas. Tambahan lagi, pihak sekolah boleh mengajarkan aktiviti Kita Semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan baru untuk menghias perkarangan sekolah. Yang terakhir adalah peranan pihak berkuasa dan NGO untuk menguatkuasa undang-undang berkenaan alam sekitar dengan mengenakan denda yang bersesuaian terhadap individu yang tidak bertanggungjawab. Antara denda yang bersesuaian adalah dengan menetapkan sejumlah bayaran kompaun mengikut kesalahan yang dilakukan. Selain itu, individu yang tertangkap melakukan pencemaran juga wajar dikenakan denda dengan menyertai aktiviti khidmat masyarakat seperti khidmat membersihkan pantai, taman rekreasi dan sungai. Yang terakhir adalah pihak NGO wajar mengadakan kempen kesedaran dan aktiviti sukarelawan dengan lebih kerap. Melalui aktiviti ini, kita dapat memupuk rasa tanggungjawab untuk mereka bertindak dalam memelihara alam sekitar. Selain itu, pihak NGO juga boleh mengeluarkan berkenaan saluran yang tepat bagi masyarakat membuat aduan tentang pencemaran seperti agensi kerajaan iaitu Jabatan Alam Sekitar. Kesimpulannya, pencemaran alam sekitar bukan sahaja di Melaka, malah di seluruh negeri di Malaysia semakin hari semakin meningkat seiring dengan pertambahan bilangan penduduk dalam masyarakat. Inisiatif yang telah saya jelaskan akan memberi impak yang sangat besar jika setiap pihak memberi kerjasama dan bertanggungjawab terhadap peranan masing-masing. Jadi marilah kita sama-sama menjaga alam sekitar demi kesejahteraan hidup bersama dan memelihara khazanah ini untuk masa hadapan. Terima kasih. Okey. Nak tanya sikit. Ya. Pandangan anda semua. Kenapa awak mengkaji tamadun? Tamadun ini dikaitkan dengan alam sekitar. Kenapa mengaitkan tamadun dengan alam sekitar?
Sebab dia berkaitan dengan mentality sir. Contohnya macam kita tengok contoh macam negara maju, contoh macam negara Singapura, Jepun, mereka semua amat mementingkan kebersihan. Dengan kebersihan juga kita boleh didik supaya kita lebih bertanggungjawab. Sebab kalau kita macam suka buang sampah mata, kita macam tak ada tanggungjawab terhadap suatu benda tu. Jadi bila kita ada mentality untuk berpegang pada suatu benda ni, kira macam mana cakap, kira merupakan satu faktor juga lah untuk kemajuan satu tamadun tu. Dalam sesebuah negara maju, adakah dia memberatkan tentang alam sekitar? Siapa boleh jawab? Dalam sesebuah negara maju, adakah dia memberatkan isu-isu yang berkaitan? Saya rasa Siapa tu jawab? Dalam negara-negara maju yang ada kita saksikan sekarang, adakah mereka semua memberatkan tentang isu-isu yang berkaitan alam sekitar? Ada rasanya. Itu macam kalau macam Singapura, orang nak makan chewing gum pun tak boleh. Sebab diorang takut rakyat diorang buang chewing gum tu mata-mata. Lepas tu Jadi diorang amat menitik beratkan tentang alam sekitar lah, betul tak? Sebab ada peningkatan tentang kempen tentang alam sekitar ni, sebab dapat lihat yang pemanasan global semakin teruk makin hari kan. Jadi banyak inisiatif yang dibuat untuk kita kurangkan sampah supaya kurangkan pembakaran tu. Sebab itulah isu alam sekitar ni dia dikaitkan dengan isu tamadun, isu kemajuan sesebuah negara. Betul tak? Kalau negara tu tak maju, memang alam sekitar dia rosak. Selalunya lah. Okey, terusnya. Apakah beza negeri maju dengan negeri yang tak maju berkaitan alam sekitar? Sebab Melaka pernah dinobatkan sebagai negeri maju pada tahun 2010. Dari segi alam sekitar di negeri Melaka persekitaran berbanding negeri lain. Siapa boleh bagi pendapat? Kalau lebih baik, tak baik, ulang. Macam mana sir? Boleh ulang balik soalan dia? Okey. Perbezaan negeri maju. Melaka ni disahkan negeri maju pada tahun 2010. Perbezaan alam sekitar negeri maju seperti Melaka negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Apakah perbezaan yang awak nampak daripada kajian yang awak buat? Kalau kita tengok negeri Melaka setakat ni, saya dah banyak kali pergi negeri Melaka. Saya tengok diorang punya persekitaran diorang lebih bersih lah. Diorang punya sampah-sampah pun macam tak banyak dekat tepi jalan. Tu diorang punya tu lebih sistematik. Tak macam negara lain lah. Negeri lain yang saya dah pernah pergi. Bersih ke tak bersih? Kalau nak bandingkan dengan Melaka lagi ni lah, lagi bersih lah. Dan negeri saya sendiri pun tak boleh lawan lah Melaka. Jawab mana Arif? Saya Johor. Johor besar, Melaka kecil. Ada berapa kategori alam sekitar ni? Kategori apa alam sekitar ni, ada apa kategori ni? Kategori sungai, kategori bandar, rumput. Ada berapa banyak kategori yang ada? Udara. Maksudnya udara, air, tanah, bunyi. Ni. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Ya, lagi ya. Apa ni? Tak terfikir. Tak apa. Okey, last kali. Apakah kesan kepada diri anda semua hasil daripada kajian ini kepada diri masing-masing? Mula daripada Izzah tadi. Kesan. Bagi saya, kesan dia
pada perasaan Boleh lah. Saya bagi contoh lah. Saya bila buat kajian ni perlunya lah kita ni kena jaga alam sekitar kita ni. Contoh. Memberi impact yang positif lah pada diri. Maknanya akan sentiasa ingatkan diri lah untuk menjaga kebersihan. Ataupun untuk mengingatkan orang lain juga supaya menjaga kebersihan. Okey, terima kasih. Najwa, apa kesan pada diri anda selepas membuat kajian yang panjang ni? 3 minggu juga ni. Kesan kepada diri, perasaan. Najwa. Najwa. Ya. Bagi saya, ya, Kesannya apa? Kesan pada Dia lagging. pada diri awak. Kita line dia kenapa? slow sikit. Lain dia slow kot. Ya, saya. Saya tak dengar ke suara saya? Terus. Silakan. Najwa, silakan Najwa. Okey. Kesan. Kesan pada diri saya sendiri, pada mulanya masa kita orang dapat data Google Form tu, saya ada tengok juga. Benda yang paling saya terkesan, bahagian ada satu soalan tu tentang penjagaan kebersihan di rumah sendiri. Sepatutnya, kalau bagi saya lah, sepatutnya semua responden patut pilih ya. Sepatutnya mereka menjaga walaupun dia orang tak menjaga kebersihan alam sekitar, sepatutnya di rumah tu sepatutnya dia orang perlu menjaga kebersihan di rumah. At least lah sepatutnya. Tapi daripada data tu ada seorang yang tak menjaga kebersihan di rumah. Sepatutnya benda tu tak terjadi. So bagi saya sepatutnya kebersihan sebelum kita pergi ke alam sekitar, sepatutnya kebersihan tu dah bermula daripada rumah. Kita patut jaga amalkan kebersihan tu daripada rumah sendiri. So barulah kita ada rasa tanggungjawab untuk jaga alam sekitar kita. Alright. Nur Atika Husna. Kesan kepada jiwa. Bagi saya kesan dia orang macam kita pesan tentang pemakaian beg plastik, ramai orang yang masih menggunakan beg plastik ketika berbelanja. Sebab beg plastik kan mengambil masa yang lama untuk Dispose. Jadi masyarakat kita suka menggunakan beg plastik lebih daripada menggunakan beg kitar semula. Mungkin sebab mereka malas nak bawa beg sana sini. Jadi mereka rasa dengan Nur Atira pula. Nur Atira binti Suhaidi. Ya, saya. Bagi pada pendapat saya, sesuatu kebersihan tu sangat penting dan sebenarnya dia kena dipupuk dari diri sendiri dulu. Bila kita ada rasa tanggungjawab kebersihan terhadap diri dan kita ada tanggungjawab terhadap kebersihan dalam rumah, dan automatik saya rasa dia akan ada rasa nak jaga kebersihan alam sekitar. Jadinya bila kita jaga kebersihan, orang akan pandang positif dekat kita. Orang akan tak anggap kita pengotor semua tu. Yalah. Okey, Darwin, apa kesan kajian ini terhadap diri anda? Bagi saya dia memberi kesedaran lah doktor, sebab walaupun majoritinya vote setuju, tapi kita tahu bahawa alam sekitar ni semakin teruk. Walaupun semua tahu macam mana nak buat, cara nak cara nak menjaga alam sekitar dari sekolah ke. Sebab sekolah pun ada ajar dalam subjek pendidikan moral, ada ajar, ada buat kerja khusus, tapi walaupun kita tahu pasal benda tu, cuma kita tak ada inisiatif sendiri nak
nak menjaga alam sekitar tu. Kelemahan Tak cukup lah so inisiatif sendiri tu. Okay, kita dengar Muhammad Hadri. Kan? Ya, sir. Minggu 2 minggu juga 3 minggu kajian ni lebih. Pada pendapat saya bagi pendapat untuk apa yang saya buat ni, saya lebihkan buat kepada bahagian C, iaitu mengkaji kesan pelaksanaan tu. Okay. Jadi saya akan cakap berdasarkan tu lah. Jadi apa yang saya tengok ni macam kurang juga lah, sebab kita dapat lihat tadi data daripada responden yang bagi penduduk Melaka mengambil berat tentang keadaan di sekeliling mereka, kita dapat lihat banyak yang kurang setuju. Jadi saya rasa kalau boleh mana kita kena ubahlah benda tu, sebab ini melibatkan keadaan sekeliling kan. Nampak macam tak elok lah kalau keadaan sekeliling negara nak kotor negeri kan. Nanti orang tengok macam tak manis lah orang tengok. Macam kita ni walaupun kita negara Islam kan, kita kan lebih kepada fokus kebersihan. Jadi macam tu lah, macam tak manis lah tengok benda tu. Alright. Okay, Arif. Tas pada Arif. Untuk bagi pendapat saya, kita dah kena start jaga alam sekitar kita, sebab sekarang negara dah makin maju. Hutan hijau sekarang dah banyak jadi hutan konkrit. Lepas tu sekarang yang macam kes baru-baru ni yang dekat Pahang yang tebang hutan tu. Banyak kes tebang hutan, lepas tu dah rosakkan air terjun semua, macam mengecewakan lah. So kita kena start jaga alam sekitar ni untuk generasi akan datang, anak cucu kita. Yeah. Kau dah nak kahwin dah ke? Tak ada. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Ada nak tanya apa? Tak ada kan? Ada? Tak ada. Okay. Setengah jam lebih juga. Nak 5 minit juga. Okay, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Doktor. Terima kasih, sir. Terima kasih Doktor.